أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjakan umur kita, boleh kita sama-sama ke masjid untuk menerusi pengajian tafsir kita. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala jadikan masa, usaha, tenaga kita dijadikan timbangan kebaikan di akhirat nanti, insya-Allah Ta'ala. Begitu juga kita mengucap hamdalah dan syukur kepada Allah SWT, di mana Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya dan as-sakinah diturun ke atas ada kita dan ditapukan oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Begitu juga Allah Ta'ala duk puji, duk sebut nama kita di Nabi-Nabi yang telah mati dah dan yang masih hidup lagi seperti Nabi Isa dan malaikat-malaikat ada di langit, insya-Allah Ta'ala. Itulah kebaikan yang kita berada di masjid ini untuk mudarasah dan mempelajari isi-isi ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga semua Allah Ta'ala buka hidayah dan boleh kita faham, boleh reti dan boleh kita amal, insya-Allah Ta'ala. Ayat yang kita nak ngaji hari ini iaitu surah baru. Habis dah kita surah Al-Maidah. Nah, masuk pada surah baru, iaitu suratul An'am. Nah, suratul An'am di antara surah yang panjang dalam Quran, suratul An'am, selepas daripada surah Baqarah. Dan surah Baqarah ni surah panjang sekali lah. Dan lepas tu suratul An'am. Manakala surah Panok tu ada 3-4 surah. Dan hak Panok sekali lah. Suratul An'am ni surah yang ke nombor ni. Kalau tengok pada surah Quran semua yang ada 114 surah. Dan surah ni surah nombor ni. Ayat yang semua ada 165 ayat. Dan 165 ayat ni agaknya insya-Allah mungkin 5 bulan lah kalau masa kita nak duk. Nak mengaji juga sikit-sikit sekali, 4-5 ayat sekali, 4-5 ayat sekali. Banyak. Dah dekat dengan tahun jugalah kalau kira hari. Ala kulli hal, insya-Allah semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, boleh kita mengikuti dan pengajian tafsir yang
syarah oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Mari kita baca dulu. Ayat-ayat Allah SWT daripada 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم الأمر ثم لا ينظرون. Sekat dulu. Lebih kurang sekat 7 ayat dah. 7 ayat. Alhamdulillah. Ada ayat-ayat yang kita baca saat ini lebih kurang 400-500 huruf. Mengikut wahyu Allah SWT kepada Nabi dalam hadis sahih, iaitu 1 huruf bagi yang baca Quran ialah 10 hasanah, dan 500 huruf ialah lebih kurang 5,000 hasanah. Man qara'a harfan minal Quran falahu 10 hasanat. Lam akul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Itu kelebihan kita baca Al-Quran. Dan kita tengok terjemah harfiyah, terjemah seko-seko. Dan kita bahas pitah lalu sebelum kita nak masuk pada tafsir. Alhamdulillah, pujian itu untuk Allah. Alladzi khalaqas samawati,
yang telah menjadi langit-langit, wal ardo dan bumi, wa ja'ala zulumati dan ia jadikan segala kegelapan, wan nura dan cahaya. Thumma alladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir, birabbihim dengan Tuhan mereka, ya'dilun mereka menyamakan. Huwallazi khalaqakum, ialah Allah yang telah menjadi kamu, min tinin daripada tanah, thumma qada ajala kemudian Allah qadakan, takdirkan ajal, wa ajalum musamman indahu dan ajal yang tertentu di sisinya. Thumma antum tamtarun, kemudian kamu ragu. Wa huwa Allah, dan ialah Allah, fis samawat pada langit-langit, wa fil ardi dan pada bumi, ya'lamu sirrakum ia mengetahui rahsia kamu, wa jahrakum dan jihar kamu, terang kamu, wa ya'lamu ma taksibun dan ia mengetahui apa yang kamu usaha. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidak datang kepada mereka daripada satu ayat, min ayati rabbihim daripada ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mulakan adalah mereka itu daripadanya mu'ridin, berpaling. Faqad kazzabu bil haqqi, maka sungguhnya mereka mendustakan akan kebenaran. Lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim amba'u, maka lagi akan datang kepada mereka itu oleh berita-berita makanu bihi yastahzi'un, apa yang adalah mereka itu dengannya bersenda-senda, ejek-ejek. Afala yarawna au alam yarau, apakah mereka tidak perhati, kam ahlakna min qablihim, berapa banyak kami binasakan sebelum mereka, min qarnin daripada qurun, makannahum fil ardi yang kami teguhkan mereka itu di muka bumi, malam numakkil lakum, perkara yang tidak diperteguhkan kepada kamu. Wa arsalnas samaa, dan kami hantarkan langit, alaihim ke atas mereka itu, midrara, sangat lebat. Wa ja'alnal anhar,
dan kami telah jadi sungai-sungai tajri min tahtihim, yang berlari di bawah mereka. Fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Bizunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansha'na, dan kami timbulkan min ba'dihim, selepas daripada mereka, qarnan akharin, korun yang lain. Walau nazzalna, dan jikalau kami turun alaika, ke atas engkau, kitaban, kitab, fi qirtasin, pada kertas, falamasuhu biaidihim, mereka itu sentuhnya dengan tangan mereka. Laqala alladzina kafaru, nasya berkata orang-orang kafir, in hadza, tidak adalah ini, illa sihrum mubin, melainkan sihir yang nyata. Wa qalu, dan mereka itu berkata, laula unzila alaihi malakun, kalau diturun ke atasnya malaikat. Walau anzalna malakan, dan kalau kami turunkan malaikat, laqudiyal amru, nascaya diqadakan urusan. Thumma la yunzarun, kemudian tidak diberi tempoh lagi. Atau balik bahasa Melayu. Lah dengan secara umum tu dah. Kita bahasa taning ini kena perela lah. Dia panggil perela tu lah, dia panggil nak jadi pahal. Sebagai nak tafsir, nak perela, nak bererti apa dia. Yang Allah duk sebut dalam ayat-ayat saat ni tu. Mari kita tengok pada pentafsir yang ditafsir oleh Syekh Tuan Guru Abdul Rahman As-Sa'di ni dalam kitab dia Taisirul Karirur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan ni, Suratul An'am, iaitu surah yang ke-6 daripada 114 surah. Quran banyak tu ya. Tak ada lebih pada 114, jok zaman Nabi sampai kali 114 tak serupa dengan Quran orang Syiah tak ngaji dah. Orang Syiah dia ada 17,000 ayat. Quranul Karim ni. Kalau kita nak baca ni ada 6,326 ayat. Tu ya. Mana-mana apa Quran tu ya. Tu kita nak ngaji dah. Insya-Allah kita akan jumpa tahriful Quran ya, sebagaimana kita ngaji minggu depan mari. Yang pentingnya suratul An'am ni ialah surah yang kena daripada 114 surah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, yang bersifat dengan Ar-Rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, surah Quran hak mula dengan alhamdulillah ya ada 5. Daripada 114 surah tu. Hak mula dengan puji Tuhan. Allah Taala puji diri dia sendiri. Ada 5 surah. Di Quran semua ada 114. Mula-mula surah apa? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wa sabalad-dallin. Itu satu. Mula dengan alhamdulillah. Lepas tu surah ni. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard. Ya selagi dia panggil suratul kahfi. Kalau kita tengok buka tengok dalam suratul kahfi,
Ia mula daripada alhamdulillah, supaya juga dengan suratul An'am. Begitu juga surah Fatir. Dan surah Fatir mula dengan alhamdulillah juga. Dan pasal lagi surah Sabah. Dan surah Sabah mula dengan alhamdulillah juga. 5 ayat ni. Itu 5 surah ni. Dan kalau kita tengok dalam surah Sabah, surah Fatir, surah Fatihah, lepas tu surah Al-Kahfi dan surah Al-An'am. 5 surah ni mula dengan alhamdulillah. Mula dengan pujian Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala mula dengan puji ke dia. Ya mula dengan orang panggil puji-pujian kepada Allah SWT. Ini surah. Alhamdulillah, pujian itu untuk Allah. Maknanya puji hak sebenar tu kepada Allah SWT. Itu panggil puji sebenar. Dan wajib manusia kena puji kepada Allah SWT sebagaimana dipuji oleh segala makhluk lain. Makhluk lain semua puji belaka kepada Allah SWT. Daripada batu, daripada burung, daripada binatang, daripada pokok kayu semua tu, dan daripada sedikit manusia hak puji kepada Allah SWT, dan sedikit jin. Daripada makhluk yang terjadi semua tu, semua orang panggil bertasbih, duk puji pada Allah SWT. Malaikat manusia tak ramai. Wa aktsaruhum fasiqun. Banyak kaya fasik, tak puji Allah Taala, deraka kepada Allah Taala. Begitu juga jin. Jin pun seperti juga, tak ramai juga. Jin seperti kita juga, yang manusia seperti kita. Itu maknanya orang panggil seperti kita lah, ya cuma ya ada apa dia? Ada tua, ada anak pinak beranak situ dan supaya. Alhamdulillah, pujian kepada bagi Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menjadi langit-langit. Langit-langit ni maknanya 7 lapis langitnya pakai langit-langit. Wal arda, dan bumi pun seperti juga 7 lapis langit juga. Allah Ta'ala jadi langit, jadi bumi. Bila Allah Ta'ala jadi langit bumi ya? Siapa dia dulu kita dengan langit? Ada. Siapa dia dulu? Dia binatang. Dengan langit bumi. Ya memang sebagaimana ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksudnya ialah mula-mula yang Tuhan nak jadi. Mula-mula tu orang panggil Tuhan nak jadi makhluk ni, Tuhan jadi gapo dulu? Tuhan jadi arasy. Tuhan jadi arah. Lepas pada Tuhan jadi arah tu, Tuhan jadi air. Lepas pada Tuhan jadi air tu, Tuhan jadi kolam. Kala. Lepas pada Tuhan jadi kolam tu, Tuhan jadi lauh mahfuz. Tuhan suruhlah mahfuz tu tulis. Tulis takdir. Lepas tu orang Tuhan jadikan langit bumi segala-galanya, semua tu dalam masa 6 hari yang Tuhan jadi. Jadi maknanya yang panggil mula-mula terjadi ke arah dululah, lepas tu arah air, kolam, loh, lepas tu segala makhluk-makhluk yang lain langit bumi. Jadi kedia daripada arah lah. Semua tu duk tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Dan sebagaimana arah kita tahu dalam hadis je, arah ni orang panggil Tuhan jadi malaikat tu duk pikul arah tu, orang panggil 8 orang malaikat yang tu ikut dalam hadis lah. Dan duk tasbih, duk keliling dan arah tu panggil puluh-puluh ribu sehari-hari. Dan duk tawaf di keliling arah tu orang panggil makhluk Allah yang terjadi mula-mula. Allazi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menjadi langit-langit wal arda dan bumi. Wa ja'alaz zulumati wan nur. Dan Tuhan jadi zulumat, segala kegelapan. Sepuluh malam itu salah satu daripada zulumat, daripada kegelapan. Wan nur, seperti siang hari itu nur. Hak kita boleh tengok, boleh rasa. Tapi apa maksud Tuhan sebut sini? Dan segala kegelapan. Dan sebagaimana yang ditafsir oleh ada Syekh ni, zulumat sini yang mari dengan kelimah jamak. Mari dengan kelimah
segala kegelapan. Tapi kalau mari nur, dia tak kata anwar. Wa ja'alaz zulumati wal anwar. Allah Ta'ala jadikan segala kegelapan dan segala cahaya. Tak ada. Tuhan kata wa ja'alan nur, jadi mufrad. Kalau ada ngaji ada bahasa, zulumat ni segala kegelapan banyak lah. Nur so. Dia tak ada kata, kalau kata anwar, cahaya-cahaya. Nur cahaya. Itu beza. Ni tahu mari az-zulumat dengan rupa jamak, mari an-nur dengan rupa mufrad. Apa maksud? Sebab apa? Sebab zulumat ni sebagaimana yang disebut ada Syekh, az-zulumat yang mari dengan rupa jamak kerana zulumat tu banyak. Gapo ya zulumat ni? Hak tu hak kegelapan hak kita boleh tengok. Ada kegelapan hak tak boleh tengok, dia panggil bentuk maknawi. Bentuk maknawi kita tengok tak nak tengok tak nampak. Seperti apa? Ada al-jahlu tu zulumat kata. Jahil ni gelap. Jahil ni tengok tak nampak. Benar. Gelap tengok nampak, jahil tengok tak nampak. Tu. Dia panggil gelap tu benda tengok nampak hissi. Jahil tu benda tengok tak nampak, dia panggil maknawi. Lepas tu gelap saat ni segala gelap ke apa? Jahil, syok, tak yakin tu. Nanti dia panggil masuk dalam kata gelap belaka tu. Syirik dan bentuk segala maksiat semua dipanggil zulumat belaka. Segala bentuk maksiat, syirik, syok, jahil, semua tu dia panggil benda nak tengok tak boleh berlaku. Dia panggil segala kegelapan di segi maknawi. Yang Tuhan nak sini tu, Tuhan tak nak royak kata gelap malam sangat. Tuhan naknya ialah segala benda yang disebut tadi adalah segala yang panggil gelap belaka. Benda tak cerah belaka. Dia. Maka untuk nak jadi cerah benda gelap saat ni ialah dengan melalui dia mengaji Al-Quran, mengaji ayat Allah Ta'ala, dia nampaklah cahaya. Sebab Quran ni dia cahaya. Nak jadi hilang jahil, ngaji Quran. Ngaji Quran Allah Ta'ala. Kerana Quran ni kata nur. Tahu tak? Kita nak hilang jahil, ngaji Quran. Ngaji isi Quran. Nak hilang syak, baca Quran. Ngaji tafsir. Itu dia. Nanti panggil untuk nak ke panah atuk siu jadi gelap. Dia kena ambil. Jadi sahabat Quran ni cahaya yang di Quran tu. Quran ni sahabat yang tenur. Nur ni sahabat tu buat lagi nur ni cahaya ya so. Mana jalan Tuhan ya so. Dia tak ada dua, tak tiga. Habis tu ya orang nur sini. Tuhan jadikan zulumat segala kegelapan dan Tuhan jadi nur. Boleh. Tak yakin, syok, jahil, syirik, segala maksiat. Tapi untuk nak jadi jelas benda tu Tuhan cedek an-nur. Nur ni Quran. Nur lah nak agak panggil mencahayakan benda gelap sana. Nak cerah benda gelap sana. Siapa yang ngaji banyak, ambil banyak nur Tuhan, maka dia mula hilang jahil dia. Jadi kalau siapa dia tu sim ngaji Quran, duk jahil situ. Cari hak lain pun tak temu, tak jadi cerah. Tak ada temu benda benar. Sebab benda benar, benda cahaya ni Tuhan kata nur saya. Sebab tu Tuhan kata apa ni? Inna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalan betul. Yang Nabi kata inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Doa tu jalan hak benar, jalan hak kena, jalan hak Allah Taala. So ya tak ada jalan sebab tu tengok hari nur. Maknanya Quran semua nur. Mana Quran ni lah dipanggil siratallah siratan mustaqiman. Jalan betul ialah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Itu yang dimaksudkan wa ja'alaz zulumati wan nur dan cahaya.
Wa ja'ala az-zulumati wan-nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir dengan Tuhan mereka ya'dilun, menyamakan. Makna menyama, orang kafir Allah dengan lain pada Allah yang sama, serupa. Dia panggil ya'dilun. Ya'dilun daripada kalimah asal adil. Adil itu mengadilkan, makna menyamakan. Orang kafir ia buat Allah Subhanahu Wa Taala ni ia dengan orang lain daripada hak yang beriman itu adalah ya'dilun, maknanya buat jadi sama, serupa. Tak ada beza. Itu dimaksudkan orang kafir kerana dia deraka pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kira kata Allah Ta'ala dengan Tuhan dia itu sama. Sebab tu dia syirik dia dengan mereka. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu ayat yang pertama. Jadi orang panggil dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dalam kalimah nur ni ialah so je. Rupa mufrad kerana jalan Allah Subhanahu Wa Taala ialah satu jalan, iaitu siratallah siratan mustaqimah, jalan Allah Ta'ala jalan betul. Sebab tu dia sebut kalimah an-nur. Kemudian orang kafir itu dia tidak beriman, maka dia menyamakan Tuhan mereka tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama. Huwallazi khalaqakum min tin, iaitu Allah Ta'ala jadikan kamu daripada tanah. Jadi kita ni Allah Ta'ala jadi asalnya Nabi daripada anak cucu Adam. Kita jadi sulalah daripada Adam. Tapi dia sebutnya Adam tu asal mari daripada tanah. Bukan kita ni dijadi daripada tanah, kita jadi sulalah daripada Adam, iaitu sulalah tanah. Huwallazi khalaqakum min tin, iaitu Tuhan jadikan kamu daripada tanah, iaitu jadi Adam saat ni. Madah benda yang Tuhan jadi pok kita tu ialah daripada tanah, iaitu Adam alaihissalam. Summa qada ajala, Tuhan jadi, mudah-mudahan kata Tuhan jadi manusia ni daripada tanah, dan Tuhan jadi manusia tu daripada Adam, sulalah Adam. Maka tiap-tiap orang yang Allah Ta'ala jadi itu, yang Allah Ta'ala takdirkan ajal masing-masing. Iaitu seseorang apabila dia duduk dalam perut mak dia tu 4 bulan baru Tuhan beri 4 kali. Tuhan takdirkan rezeki, Tuhan takdirkan ajar, Tuhan situ Tuhan lepas pada Tuhan tiup roh tu Tuhan wih lagi takdir 4 perkara, iaitu di antaranya ajar. Ajar ni dia cerak dah. Ya orang panggil tiap-tiap orang tu terhad hidup 2 tahun, aku hidup 10 tahun, semua tu orang panggil ajar yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma qada ajala, kemudian Allah Ta'ala takdirkan ajal. Tiap-tiap orang ada ajal masing-masing. Dan sebab tu apabila tak sampai ajal, waklah ada pun tak hati. Sebab ajal ni sudah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu takut pada ajal. Cuma orang bagi kita perlu takut pada perkara yang selepas daripada ajal kita sampai, itu yang patut kita takut, yang kita mesti kena sedia. Dalam masa kita ada ajal atau ajal yang tak habis lagi. Itu. Tsumma qada ajala. Allah Ta'ala qada ajal. Apabila qada ajal tujuannya apa? Tiap-tiap orang tu hidup dalam dunia boleh ke 10 tahun, boleh ada 20 tahun. Dalam masa 10 tahun, dalam masa 10 tahun, 20 tahun ataupun 100 tahun, 200 tahun, 3000 tahun, tak serupalah. Daripada anak Adam sebagai orang kita tahu. Adam sendiri 1000 tahun Nuh. Idris semua tu, tapi umat Nabi Muhammad 23 tahun. Jadi semua tu dalam masa 23 tahun tu ialah untuk apa? Dan manusia ni untuk liyabluwakum. Dan liyabluwakum ahsanu amala, supaya nak tahu siapa dia yang ada berjaya dalam imtihan, dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia deraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalam masa ajar yang ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Masing-masing itu tak serupa. 20 tahun 20 tahun. Tsumma qada ajala, kemudian Allah Taala takdir ajar. Dan tujuan untuk nak
Tahu siapa dia kah yang comel yang baik amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ajalun musamman indahu, dan ajal yang tertentu di sisi dia ni akhirat lah ni. Dan ajal akhirat, apabila seorang tu berpindah pergi kepada akhirat, situ yang panggil ajal. Ajalun musamman indahu, ajal di sisi Allah tu ialah dari akhirat. Apabila sampai di akhirat, situlah Tuhan akan balas amalan yang dia duduk pakai ajal yang Tuhan takdir atas dunia. Ajar yang Tuhan takdir atas dunia tiap orang tu 20 tahun 50 tahun, ajar tu ada sampai kepada akhirat, ajalul musamma tu, situlah Tuhan ada balas kepada amalan yang dia buat, sama ada baik dan jahat. Summa antum tabtarun, summa qada ajala wa ajalul musamma indahu summa antum tabtarun. Kemudian walaupun gitu, ada antum tabtarun, kamu masih juga orang panggil duk ragu-ragu, tak cerak juga. Tu nak ayat katanya, dia walaupun Allah Taala dia buat mari macam-macam dalil yang jelas daripada Al-Quran, tapi mereka tidak beriman juga. Summa antum tabtarun, kemudian adalah kamu tabtarun, mana syok juga dengan janji Allah Subhanahu Taala. Syok juga kata ada hari akhirat. Syok juga tak cerak juga kata ada balasan di akhirat. Itu maksudnya antum tabtarun, kamu masih juga syok, masih juga tak cerak dengan janji Allah Subhanahu Taala. Habis itu. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan Allah sana. Allah fis samawat, pada langit-langit, wa fil ardi, dan pada bumi-bumi. Ada. Di sini ahli bid'ah, ahli takwil, dia takwil. Kalau gitu Allah Taala ada di langit, ada di bawah. Di mana ada rata-rata. Ada nah sini kadang-kadang. Kerana ada yang panggil, dia guna akal buruk tu. Dia faham kata Allah Ta'ala ada di langit, ada di bumi. Makna ada berlaku lah Allah Ta'ala. Hak tu disebut kata apabila ditanya Allah di mana, Allah kata-kata. Langit pun ada, bumi pun ada. Ni Allah Ta'ala kata ni. Dia panggil akal buruk, dia faham pasal tu. Sebenarnya bahawa Allah fis samawati wa fil ardi sini bukan maksud Allah Taala ada ayat zat dia tu duduk di langit dan duduk di bumi. Allah Taala ada ayat sini, Allah Taala ada ayat ilmu dia. Ilmu dia di langit, ilmu dia di bumi. Sebab apa? Tiada qarinah di belakang. Kalau kita tengok baca sikit, dia ya'lamu tu qarinah. Wa huwa Allah fis samawati wa fil ard. Dan Allah ada pada langit-langit dan pada bumi-bumi, ya'lamu, ia tahu. Tu qarinah. Mana Allah Ta'ala tahu barang di dalam langit, barang di bumi, semua Allah Ta'ala tahu. Itu dah yang kata bukan maksud Allah Ta'ala ada ayat kata Allah, zat Allah Ta'ala di langit, zat Allah Ta'ala di bumi. Dan yang ahli bid'ah duk kata rata-rata Allah Ta'ala duk rata-rata. Ini sebagai koridor. Ya'lamu ni sebagai koridor. Nak ayat kata Allah Ta'ala di langit di bumi ialah Allah Ta'ala mengetahui, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala di langit di bumi, Allah Ta'ala tahu sirrakum, benda kamu susuk, mudah sembunyi. Ada. Wa jahrakum, apatah lagi benda kamu jihad, maknanya tak susuk, hak terang. Hak tu lebih lagi lah. Mana Allah Ta'ala tahu benda hak mu nak susuk, walaupun dalam hati kamu nak bisik pun Allah Ta'ala tahu. Dan wajah rakum, hak tu lebih jelas lah. Dan hak mu nak royak, mu nak buat orang tengok, Allah Ta'ala hak tu lebih nampak lagi lah, lebih tahu lagi. Itu maksud Allah Ta'ala tahu benda yang kamu nak rahsia dan benda hak kamu tak rahsia. Wa ya'lamu ma taksibun.
Dah. Wa ya'lamu ma taksibun, dan ia mengetahui juga benda yang kamu usaha. Dah. Usaha baik, usaha tak baik, dah, maksiat, dah, taat dan sebagainya yang kamu usaha tu, Allah Taala sangat-sangat tahu. Wa ya'lamu ma taksibun. Yang kamu duk patuh, duk taat, duk mempertuhankan sebagaimana yang dipertuhankan oleh segala makhluk, daripada malaikat al-muqarrabun, daripada al-anbiya, daripada as-salihun, daripada as-siddiqun, daripada syuhada, semua tu daripada as-salihun, semua tu adalah mereka beribadat pada Allah SWT, dan Allah Taala tahu apa yang kamu usaha daripada segala malaikat tu, dan Allah Taala tahu. Oleh itu hendaklah kamu ihzaru, maknanya kamu dan beringatlah dan beramallah perkara-perkara yang boleh mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'lamu ma taksibun. Jadi kalaulah kamu nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada payah. Kita kalau kita nak duduk dekat Allah Taala, bagi duduk rapat dengan Allah Taala, buat apa-apa saja, sama ada benda kecil benda besar, tu panggil amalan yang boleh mendekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat apa-apa, seolah kita duduk jauh dengan Allah Taala. Dan kita main gaji ni, orang panggil salah satu amalan yang nak mendekati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita masuk mari ada sembahyang 2 rakaat, salah satu amalan nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tubik sekali lagi jumpa orang siapa, orang masuk cabut duit 5 kop 10 kop. Dah lillah ti bagi amalan yang kita nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang apa susah ataupun orang apa dah nak langkah batas, kita takut bahaya pergi dia. Tu orang panggil amalan yang boleh mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat je orang panggil kita buat lillah. Jadi doa atas segala amalan dia ikutlah buat gapo-gapo, kecil besar. Kita lillah semua tu dia panggil amalan yang boleh mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau amalan tu walaupun besar tapi bukan lillah, dia panggil kosong, tak ada apa. Tidak namakan amalan yang boleh mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala tak ada amalan tu kalau tidak kerana dia. Tu. Jadi maknanya bukan terhati datang benda besar. Dan benda kecil kata boleh buat 24 jam boleh buat belaka. Kalau kita nak dekat Allah Taala, buat sikit. Jadi lillah Subhanahu Wa Taala. Hati panggil maka hendaklah kamu dan beramal amalan yang boleh mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lalu kita berusaha mendekati Allah Taala, Allah Taala akan bagi rahmat. Akan bagi rahmat, kasih kasih sayang dan sebagainya. Jangan kita buat amalan yang boleh menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Dan tidak datang kepada mereka satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan illa kanu anha mu'ridin. Bolehkah adalah mereka itu mu'ridin, berpaling, tak sedengah. Itu makna mu'ridin. Mu'ridin itu sebhadu, sedengah. Apabila Allah Ta'ala waktu ayat, dibaca ayat, mu'ridin, paling belakang, ataupun orang panggil tengah-tengah, duduk dengar boleh apabila orang baca ayat Quran, jadi fikir lagi lain. Bukan maksud paling belakang dia panggil dia buat baca Quran paling belakang, bukan maksud gitu. Ada yang panggil untuk sedengah lah. Ataupun orang baca pun buat tak reti, buat dia ingat kau lain, ada tak pada dia panggil mu'ridin. Untuk sedengah tak padu, tak ambil berat, dia panggil termasuk dalam kata mu'ridin. Ada mu'ridin saat ni berpaling saat ni bukan paling belakang. Paling belakang ni salah. Oh tu kok cerak dah, salah cerak tu. Tapi berpaling sini ialah tok seringa. Tak perhati. Tak ada berasa, tak ada rasa berseru. Tak ada berasa apa. Kalau orang pasal lagu, apabila
Orang baca Quran kecek. Artinya bagi wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak datang kepada mereka itu satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka, melainkan mereka adalah orang yang berpaling. Tak seperti, tak serga. Tu dia kita tetap orang kafir belaka lah ni. Orang yang tak sih pada Quran, orang yang tak sih beriman pada Quran. Lepas tu dia panggil di antara benda yang panggil benda-benda yang disebut sana benda halusi. Jadi kalau siapa-siapa yang support tu support lah. Sebab tu Quran ni dia kena ambil padu, kena ambil peduli, kena ambil baca, kena mengaji. Jadi apabila kita duduk dengan mengaji Quran, dia panggil salah satu orang panggil perkara besar. Kalau tidak orang panggil, kalau kita ni tak mengaji Quran sebab nak mengaji sini, apabila ditanya pun gaji nak Quran tak. Kalau royak pun gaji Quran, gaji nak baca tu dia panggil Allah Ta'ala tak tanya pasal tu. Allah tanya tu gaji ke tak. Ada Quran ada je orang belajar nak tafsir isi ku ni. Tu maksudnya gitu. Bukan Tuhan nak suruh kita baca Quran cukup dah dengan baca Quran saja tu. Ada tidak sampai pada tujuan yang Allah Ta'ala nak. Maka kita gaji Quran bagi nak tahu ayat-ayat dia, isi-isi kandungan dia tu adalah salah satu makhraj dan untuk kita nak jawab dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada esa alhamdulillah. Tu. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu ahadaha muridin faqad kadzabu bil haqqi. Faqad kadzabu bil haqq. Maka sungguhnya mereka itu mendustakan al-haqqi. Bil haqqi ni ialah Quran. Mereka itu tolak. Ada dusta ni ada bakit bahau lah. Tak percaya lah. Tolak Quran. Faqad kazzabu bil haqqi, maka sungguhnya mereka itu mendustakan dengan benar. Mendustakan dengan benar. Mendustakan dengan benar ini mendustakan al-haqqi ni, bil haqqi ni Quran. Dia tolak Quran. Lamma ja'ahum, tak Quran, tak kalau Quran saat ni benda-benda kebenaran saat ni bagi kepada mereka. Pada apabila dia baca Quran, dia sebut orang panggil hukum hakam Allah, dia tak usah terima. Kalau nak kecek agama tak usah dengar. Mudah tak gitulah. Wal haqqu haqquhu ayyuttaba. Sebenarnya Quran ni ialah berhak dan wajib diikut. Wa yashkurullah ala taysirihi lahum, dan Allah Ta'ala ia syukur kepada Allah Ta'ala di atas Allah Ta'ala beri kemudahan untuk manusia dia belajar Quran, reti Quran, tahu Quran ni. Tetapi mereka itu lawai lah. Dia lawai Quran. Fasaufa ya'tihim walaqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasaufa ya'tihim abba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka sungguhnya mereka itu tolak Al-Quran. Apabila datang kepada mereka itu, fasaufa ya'tihim abba, maka akan datang kepada mereka itu abba, berita-berita makanu bihi yastahzi'un, ialah perkara-perkara yang mereka itu duk bersedar-sedar. Apabila dibaca Quran, diriwayat hukum hakam Allah, maka mereka orang panggil sedar-sedar kan. Ada orang panggil bersedar-sedar, dia orang panggil apa dia panggil yastahzi'un. Maknanya sedar-sedar lah apabila orang baca Quran. Orang ajar ayat hukum hakam Allah Ta'ala tu orang panggil dia buat baik-baik. Maka dia akan tahu apabila lepas mati esok akan tahulah benda yang duduk baik-baik dengan Al-Quran tu, maka Allah Ta'ala akan beritahu cerita tu. Fasaufa ya'tihim abba, maka lagi akan datang mereka itu berita-berita yang mereka itu duduk bersedar-sedar, kata tak ada janji, tak ada azab kubur, tak ada balasan, tak ada neraka, tak ada hak yang mereka tak beriman dengan
Allah Subhanahu taala dalam Al-Quran tadi, maka dia akan dapat tahulah apabila sampai hari kiamat esok. Hadhihi darul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kamu duduk mendustakan pada masa kamu dah hidup dulu. Tu ayat fasawfa ya'tihim amma ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim bi qarnin. Ni ialah cerita Allah Taala, ni cerita tentang juga orang panggil pribadi orang kafir yang tak beribadat Allah Subhanahu taala, dan Allah Taala ajak, bukankah kamu yang kata alam yarau kam ahlakna min qablihim bi qarnin. Adakah kamu tidak perhati berapa banyak umat-umat dulu kami binasakan, min qarnin, koro-koro dulu, umat-umat dulu. Jadi generasi dulu semua tu Allah Taala menasa belaka. Apakah kamu tidak tengok contoh ambil iktibar dengan koro-koro ataupun orang-orang dulu yang deraka kepada nabi-nabi dulu, semua kena azab belaka. Di mana apa dia, umat Nabi Ibrahim yang deraka kepada dia, umat Nabi Hud yang deraka kepada dia, umat Nabi Musa dia deraka kepada Nabi Musa, umat Nabi Isa yang deraka kepada Nabi Isa, semua tu ya belah. Semua Allah Taala berdasar belaka. Allah Taala peracur belaka. Kadang-kadang setengah tu Allah Taala sumpah jadi babi, sumpah jadi binatang, buat gelai ai, mari orang panggil hujan, orang panggil hujan batu, mari orang panggil kilat, mari macam-macam, semua tu dihancur oleh Allah Subhanahu taala daripada umat dulu. Apa kamu tak perhati? Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Adakah kamu tidak perhati? Adakah mereka itu tidak perhati berapa banyak kam ahlakna kami binasakan min qablihim sebelum daripada mereka, min qarnin, umat-umat dulu, koro-koro dulu. Makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Dan umat-umat dulu yang Allah Taala perkukuhkan, Allah Taala kuasa, wi kekayaan, wi kekuasaan kepada mereka, wi kerajaan. Makna maksudnya kekuasaan dan orang panggil kekayaan, ma lam numakkil lakum, iaitu perkara yang tidak diberi kepada kamu. Umat-umat dulu macam-macam, mana Allah Taala dan bagi kemudahan, bagi kekayaan, bagi kekuasaan, tapi mereka deraka kepada Allah Subhanahu taala. Lepas tu wa arsalna samaa alaihim bidrara. Wa arsalna samaa alaihim bidrara, dan kami hantarkan as-sama, langit, alaihim, ke atas mereka itu, bidrara, makna hantar langit, makna hantar hujan yang lebat, bidrara. Dan kami hantarkan langit ke atas mereka itu, bidrara, hujan yang lebat. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai yang berlari di bawah mereka itu. Fa ahlaknahum bi dzunubihim. Tuhan wi kemudahan, Tuhan wi kekayaan, Tuhan wi kemewahan, Tuhan waktu turun hujan, hingga siapa orang panggil jadikan sungai-sungai, segala kemudahan belaka tu. Fa ahlaknahum, maka kami binasa mereka itu bizunubihim, tiga sebab mereka berdosa, tiga sebab mereka deraka kepada nabi-nabi yang dibawa ajaran Allah Subhanahu taala, maka Tuhan turun bala. Jadi bala yang diturun adalah hasil daripada dosa manusia, sebagaimana yang berlaku tempat kita hari ini. Walaupun kalau kita tengok Allah Taala tidak binasa semua umat dulu-dulu, umat dulu dia berasa habis dah. Habis. Tinggal hak berbuat ibadah. Tapi umat Nabi Muhammad satu je, oleh kerana akhir Nabi yang tak habis, sebab ia taruh sampai hari kiamat. Lepas pada Nabi Muhammad dia tak ada dah Nabi. Maka manusia bertaburan dalam muka bumi yang begitu banyak, tapi
Apabila deraka kepada ajaran Allah SWT, maka diturunkan bala. Bala turun situ, turun sini, gempar bawah situ, gempar bawah sini. Semua kita dah tengok, semua itu adalah ada takdir daripada Allah SWT sebagai ada tunjuk iktibar kepada orang yang hidup lagi. Bala-bala turun semua daripada Allah SWT berlaku. Dia Allah Ta'ala tidak turun satu bala, melainkan dengan sebab manusia itu sendiri berdakwah kepada Allah SWT. Fa'ahlakna bizunubihim, maka kami binasakan mereka itu dengan sebab dosa. Bizunub boy yang pakai bo sababiyah, bo sebab. Bizunubihim mana dengan sebab dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala tidak binasakan satu-satu ummah, satu-satu kaum, melainkan dengan sebab kaum tu berdosa dengan Allah. Lepas tak ada orang duduk tunjuk ajar kau tu, maka tunggulah dosa Allah. Itu tunggulah bala Allah SWT. Lepas pada tu Tuhan peracur wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Lepas tu peracur habis Tuhan jadikan lepas pada tu qarnan akharin, orang lain pula. Maknanya qarnan ni orang ramai lah. Satu generasi, satu korang, satu. Apabila mati Tuhan peracur dan umat ni Tuhan bangkit. Umat lain pula. Begitulah orang panggil sunnatullah. Sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya orang deraka kepada Allah, maka Tuhan peracur. Cuma bagi orang yang tidak ambil iktibar, tak tahu, tak fikir, dia tak nak buat apa. Tak sebenarnya Tuhan turun bala, satu-satu bala pada satu masyarakat, satu kaum tu, nak orang lain tu ambil iktibar. Ambil iktibar. Kerana itu adalah sunnatullah. Dan sunnah Allah tu la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Pada sunnatullah tidak ada berubah, tidak ada bertukar. Pasal itulah. Dan lepas tu mana ada umat yang deraka, maka bala akan turunlah. Itu di antara ayat-ayat Allah SWT yang dapat kita dah setah pada pagi ni. Dan lebih kurang orang panggil ni ayat lah semua. Dia ayat. Itulah di antara ayat-ayat Allah SWT. Dia ayat dapat kita mulai daripada surah baru, surah Al-An'am ni. Dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda. Puji-pujian bagi Allah yang telah menjadi langit dan bumi. Wa ja'alaz zulumat, dan Allah Ta'ala jadikan segala kegelapan, mana segala jahil. Dan kegelapan sini maksudnya ialah segala kejahilan, syok, maksiat, dan semua tu dipanggil zulumat belaka. Wadur, nur iaitu jalan Allah SWT, iaitu Al-Quran. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh thumma allazina kafaru birabbihim ya'dilun. Walaupun begitu, orang kafir, orang panggil duk jadi orang panggil tak beriman juga. Tak beriman juga. Apa yang mereka duk sembah, dia buat sama dengan Tuhan mereka. Huwallazi khalaqakum min tin, iaitu Tuhan jadikan kamu daripada Adam. Adam jadi daripada tanah. Lepas pada itu summa qada ajala, lepas pada jadi daripada kamu, duduk dalam perut kamu tu Tuhan qadakan ajal. Maknanya Tuhan tahu umur masing-masing. Wa ajalun musamman indahu, dan akhirnya Tuhan takdir di akhirat. Ajal musamma indahu itu ialah ajal di akhirat. Walaupun begitu summa antum tamtarun, juga mereka dia tidak beriman juga, tak yakin juga dengan Allah SWT. Tuhan duk cerita orang kafir lah ni, orang-orang tak beriman dengan Allah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan Allah itu di langit dan di bumi. Maknanya ya'lam sirrakum, ia tahu di langit di bumi. Jadi Allah Ta'ala tahu rahsia kamu dan benda yang kamu tak ada rahsia. Wa ya'lamu ma taksibu, dan Allah Ta'ala tahu benda yang benda buat, gapo nak buat, kecil besar, hak rahsia tak rahsia, Allah Ta'ala tahu belaka. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidak datanglah satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka tak berikan juga. Illa kadu anha muridi, paling belakang juga, untuk serga juga. Faqad kazzabu bil haqq, mereka itu mendustakan Quran. Lamma ja'ahum, apabila datang kepada mereka
fasawfa ya'tihim amma umakadu bihi yastahzi'un. Dan lagi Tuhan akan cerita benda yang mereka itu tak berimeh dan tahun dunia ni pada akhirat tak akan cerita so. Maknanya ialah gapo dia azab Allah Subhanahu taala. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Allah Taala ajak supaya dia perhati kepada umat-umat dulu. Apakah kamu tidak perhati pada umat-umat dulu yang kami binasakan sebelum daripada mereka, ramai daripada koruh-koruh yang lepas. Ya Allah Taala kuasa, kemewahan, allazi makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim bidrada. Allah Taala turunkan orang panggil hujan-hujan yang lebat. Maka berlarilah sungai-sungai, wajalnal anhar tajri min tahtihim. Allah Taala wi ke bawah, wi ke mudah segala-galanya, tapi mereka tidak beriman, fa ahlaknahum bi dzunubihim. Maka kami sapuh dan binasakan dengan sebab dosa. Wa sya'da bi ba'dihim qardan akhari. Dan kami tumbuh pula jadi pula umat lain. Itu orang panggil Allah Taala nak cerita dalam suratul An'am. Jadi khalasahnya, walaupun macam mana orang yang tidak beriman yang masih degil, maka tak beriman lah. Tak beriman pada Allah Subhanahu taala. Dan satu lagi ialah satu-satu kau tidak akan selamat daripada bala Allah Subhanahu taala kalau mereka tidak beriman dengan Allah, kufur dengan Allah, maka Allah Taala turun ke bala dengan sebab mereka itu banyak berdosa dan berdosa dengan Allah Subhanahu taala. Itulah di antara ayat yang dapat kita dan setuh pada pagi ini. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan.